Fokus kerajaan negeri ni ialah untuk nak jaga semua rakyat. Dalam 2-3 tahun yang pertama, kita banyak fokus untuk beki tinggalan-tinggalan kerajaan dulu. Kalau adik kakak tuan-tuan tengok, kita tak pernah merungut dan tak pernah komplain. Sebab kita terima hakikat bila kita ambil kerajaan daripada pemerintah yang lepas. Dia macam orang nikah dengan janda ada anak. Sebablah tengah malam dah. Bukan kita ambil mak saja. Anak hok dengar tok lelaki dulu tu anak kita lah. Dan anak ni pula ada macam-macam PA perangai. Ada hok jenis berikuban mai seluk. Hok ni kita mandi-mandi berbedak boleh comel lah dia. Ada hok jenis malah ngaji, dia tak ngaji. Hok jurudah, alhamdulillah. Kita fokuskan untuk pulihkan. Sebab tu kalau timbul tuduhan kerajaan PAS cuma duk siap hok kerajaan dulu tinggal, kita nak tanya, habis tu kita nak buat apa dengan yang ditinggalkan? Takkan nak lock gitu. Benda tu melibatkan duit rakyat puluh juta, ratus juta. Dan dia sebenarnya ada potensi. Tapi di antara tak cerdiknya pemerintah dulu, dia buat sesuatu benda sebenarnya dia tak fikir daripada awal sampai akhir. Dia hanya sekadar buat projek, boleh pitih, selesailah. Mana nak pergi lepas daripada tu, terpulang. Bila kita buat sesuatu, kita tengok apa dia keperluan sebenar rakyat. Ambil satu contoh. Mula-mula masuk pejabat Exco bulan 5 2018. Di antara masyarakat, mula-mula ambo turun jumpa masyarakat nelayan. Kita nak dengar sendiri langsung daripada mulut nelayan-nelayan kita apa dia sebenarnya masalah. Jadi mereka bentangkan 3 masalah. Masa tu gogang macam-macam. Timbul isu. Kita dengar. Ada seorang bangun dengan sehabis nada nak marah. Ujung esok dia kata bukan nak marah ke YB, tapi 40 tahun kita tunggu Exco mari tak mari. YB mari nasib dia kata. Maknanya bukan nak marah ke kita, tapi kerana kita ada telinga. Maka nasiblah kita kena dengar. Maknanya rakyat nak supaya kita dengar masalah dia. Dan disimpulkan ada 3 masalah besar. Yang pertama, awak-awak ke laut kita, posisi patah ni, orang panggil nelayan sapan ni tak ada lesen. Yang kedua, ikan tak berapa ada dalam laut. Yang ketiga, pencerobohan. Sama ada pencerobohan ni nelayan asing Vietnam ataupun pencerobohan buk Pukak Tunda. Terutamanya daripada negeri jiran kita. Kita nak selesai masalah rakyat, mesti balik kepada pokok pangkal. Apa dia permasalahan? Dia tak boleh duduk di awan-awangan. Lesen nelayan ni, ada hok pergi ke laut belasan, lon ni gigi tak berapa ada dah, 60 lebih, masih tak dapat lesen. Bila tak ada lesen, yang pertama sekali, dia tak layak dapat minyak subsidi. Yang kedua, dia tak ada allowance sara hidup. Yang ketiga, kalau berlaku apa-apa bencana di laut, dia tak layak dapat apa-apa bantuan. Istilahnya, tubik tangkap ikan secara haram. Kita nak selesai lagu mana? Panggil jabatan yang berkaitan, panggil persatuan nelayan, minta senara, tengok ada dalam 800 orang. Hok dah ke laut, bukan hok pergi ujung-ujung minggu. Nelayan tuling. Yang cari makan dengan ke laut, berpuluh-puluh tahun, masih tak ada lesen. Kita tanya tak ada minta ke? Dia kata, gitu 5 tahun sekali terbit borang, isi, pas senyap.
kumpulkan senarai, tubuh jawatan kuasa bertindak, naik ke kementerian, bincang. Orang atas tak berapa nak bui. Yang pertama dia kata nelayan ramai dah. Kalau kita bui lesen, tak cukup ikan laut. Ambo kata, hok kita nak bui lesen ni bukan orang baru nak jadi nelayan. Hok puluh-puluh tahun dah ke laut. Kalau kita tak bui lesen pun dia tetap pergi ke laut juga. Yang kedua, kita dapati ada ramai hok ada dalam senara, hok ada lesen ni sebenarnya sudah tidak aktif lagi ke laut. Hok buk jual dah, hok tua, hok tak berapa segar, hok tak bertenaga dah, hok ni buatlah pemutihan. Dan yang ketiga, hok kata ikan dok ramai laut ni, kerajaan negeri akan buat rumah ikan. Apa dia rumah ikan? Tukung dengan unjan. Tukung hok kita selang dalam laut. Unjan hok duk napung. Kita buat rumah ikan. Turun naik, turun naik, turun naik. Akhirnya alhamdulillah. Masalah yang tak selesai lebih daripada 40 tahun. Terengganu boleh selesai. Tahun 2021, bila kita nak bagi lesen, PKP. Amba kata tak apa, lesen nelayan tetap kena bagi walaupun tak lewat majlis. Kita buat secara pandu lalu. Maknanya kita tunggu tepi jalan, nelayan mari dengan motor dan kereta, kita olah kot cermin, olah kot ambil. Yang penting dapat lesen. Alhamdulillah, kita anggap semua nelayan kita yang ada dalam senara selesai. Amba mari turun di Kalian Keja, tengok banyak buk tak ada nombor. Tak ada nombor. Kita nak kenal nelayan ni ada lesen, tak ada lesen mudah. Tengok di sapan dia ada nombor dah, TRS. Lepas tu ada nombor belakang. TRS tu maknanya Terengganu Sampan. Tengok banyak tak ada nombor. Amba tanya pegawai, kan sepatutnya selesai dah hari tu. Kita suruh kumpul semua nama, jangan waiting walaupun seorang. Pegawai kita kelih kiri, kelih kanan, berkali nak royak tak tergamuk. Amba kata royak, apa benda masalah yang sebenar? Rupa-rupanya orang Kalian Keja tak semohong. Sebab apa tak semohong? Dia tak percaya. Dia kata ni hanyalah gimmick politik. Dia lebih percaya pada orang Kedai Keja daripada kita. Maka bila orang lain dapat, dia tak dapat. Dan kita bagi ni, bagi secara adil. Secara adil, di antara syarat untuk Jabatan Perikanan, waktu bid lesen ni, buk dia kena cap warna hijau. Hijau ni bukan kerana Esko Pertanian Terengganu orang hijau. Hijau ni ialah kod warna nelayan Terengganu. Kita pergi di mana-mana jeti, nelayan, pelabuhan, tengok rumah kemudi buk tu. Kalau buk Terengganu, dia warna hijau. Buk Kelantan, dia warna merah. Buk Pahang, warna kuning. Buk Johor, warna biru. Siapa dia tak kenal ke warna hijau, pergi daftar Johor. Dia akan dapat warna biru. Dan nasib duduk Terengganu, warna hijau. Bila Jabatan Perikanan arahkan buk-buk yang nak diberi lesen, nak letak pelik nombor tu, kena cat hijau, ramai orang marah kampung. Bila orang marah kau kita tu, faham tak? Apa dia? Maknanya penerima tu ramai bukan orang hijau. Kalau orang hijau baru sedang molek, baru orang suruh cat hijau. Dengan makna kita berlaku adil. Sebab kita beri kepada yang berhak. Bukan nak beri kepada orang hijau, tapi kita nak beri kepada nelayan. Ikan koran laut, Terengganu satu-satunya negeri dalam Malaysia yang ada peruntukan tersendiri untuk buat rumah ikan. 1.2 juta setahun. Kerajaan pusat cuma beri 300,000 lebih kurang. Kadang-kadang 200,000 lebih, tak lebih daripada 300,000. Peruntukan negeri 4 kali ganda lebih besar daripada peruntukan pusat. Kita buat rumah ikan, unjan, hok rega, berapa ratus so. Tukung kita ni besar. Kemaman ni di antara tempat kita biasa hari turun. Di Kuala Kemaman, di Kemasit. Tukung kita ni, satu bokoh dia tu, berat dia dalam 17 tan. Berat dia dalam 17 tan, guna konkrit grade 35.
Grade 35 ni kalau orang duduk dalam sektor pembinaan, dia tahu ni grade untuk buat bing jambatan. Tertulang besi saja, hak kita masuk besi dalam binaan tukung tu, setiap unit tukung lebih kurang setan besi. Sebab kita target supaya tukung ni dia boleh bertahan di dasar laut lebih kurang 50 tahun. Mana tak ada dengan umur kita dah. Kita tak ada dah tukung tu ada lagi. Labuh dalam laut. Dalam masa yang sama, dia akan jadi zoom penampang pukak tunda. Sebab pukak tunda, bila kita labuh tukung, dia tak akan berani untuk nak masuk. Kalau dia masuk sakok di tukung tu, dengan berat tu tukung tu 17 tan, bukan tukung yang akan gerut. Pukak dia yang akan tinggal arwah. Tapi, bukan salah kita. Sebab dia menceroboh dalam kawasan zoom yang tidak dibenarkan pukak tunda. Sebab pukak tunda dia kena pergi 12 batu nautikal lah kata. Tukung ni kita labus sekitar 5 je makna untuk nelayan patah kita. Alhamdulillah. Kerja kita sebagai hamba jom buat. Rezeki ni Allah yang Maha Pemberi rezeki. Bukan kita juga beri rezeki, tapi asbab manusia disuruh berusaha. Maka kita usaha. Alhamdulillah. Setahun dua kebelakangan ni kita nampak nelayan kita kelik ke jeti, buk tu nyembaluan. Orang sini faham tak nyembaluan tak? Maknanya bila kelik kalang tu, air tu nak rapat di pelik nombor. Bukan dia ambil tukung kita dalam laut tu muat atas buk kelik, tak. Ikan dia berat. Kita pun mula berasa semula ikan selayan 3 kilo 10 riyal. Lama dah tak bunyi. Sotong alhamdulillah ada hampir sepanjang tahun. Rakyat kita suka. Walaupun dia bukan pembangunan yang goh dan pembangunan yang tidak dapat dilihat. Hak ni kita nak faham makna pembangunan yang sebenar. Makna pembangunan bukan buat bangunan. Orang UMNO dia faham pembangunan dengan makna buat bangunan. Walaupun bangunan tu tak tahu nak guna untuk buat apa. Pembangunan makna kita buat apa yang menjadi keperluan rakyat kita. Dan di antara keperluan rakyat kita di Terengganu ni ialah makanan. Makanan. Ketika dunia berhadapan dengan krisis makanan, orang paling kaya ialah orang ada makanan, bukan orang ada emas dan perak. Kita akan pergi cari siapa ada makanan di rumah dia. Kalau tak ada makanan, bukan pergi cari rumah token emas. Kita fokus di Terengganu. Adik kakak, tuan-tuan sekalian, tahun 2002 sehingga tahun 2017 kita cek tanah awak nanam padi kita di Terengganu ni hilang lebih kurang 10,000 hektar hilang. Maknanya kerajaan dulu ni bukan setakat benda lain tak pandai jaga. Tanah hak nak tanam padi hak kita nak makan pun tak pandai jaga. Hilang 10,000 hektar. Daripada 22,000 hektar tinggal 12,000 hektar. Bila berkurangan tanah padi ni, dia memberi makna puyuk nasi kita kau kepek. Lama-lama kau kepek. Kita buat pelbagai langkah, di antaranya di Kemaman. Kalau adik kakak perasan, di payah paman dengan payah dadung. Hak tu kita buat turun dalam 400,000 setahun. Buat saliran baru. Buat saliran baru, tujuan kita supaya kawasan tu boleh tanam padi. Boleh tanam padi, beberapa daerah lain kita buat. Supaya hasil padi kita ni naik semua. Dan alhamdulillah daripada 2018, jumlah padi Terengganu ni dia cukup untuk makan dalam 43% rakyat negeri kita. 2019 dia naik jadi 48%. Makna kau banyak dah tu. 2020 naik jadi 53%. 2022 naik jadi 56%. 2023 ni kita sasarkan biar naik dalam 60% lebih. Makna dia kau naik. Kerja kita dia ada fokus yang akhirnya rakyat kita boleh dapat sesuatu dengan harga yang murah dan benda ni adalah keperluan asas. Dan orang apa pun doklah jakung sangat. Kita pun ada pelabur masuk. Pelabur besar. Pandailah juga udah-udah kecik orang putih. Walaupun nampak pakai pio, belajar luar negara juga udah-udah kita pun. Doklah jakung sangat.
Menteri Hok Tan Sri sebut tadi, dia mari Terengganu. Dia kata kita sudah tidak boleh bergantung kepada pertanian sekadar menggunakan cangkul. Kita perlu menggunakan teknologi. Apa dia ingat orang Terengganu ni semua petani pi kucuk kot. Kita di Terengganu dah ada pertanian bawah greenhouse. Guna IoT, guna internet. Duduk lain, boleh serai pokok di skrin telefon. Ada. Tak jakung di Terengganu. Penggunaan teknologi. Kita ada pelaburan bernilai ratusan juta ringgit daripada sebuah syarikat Amerika. Namanya syarikat McCormick. Tanah lada hitam di Setiu, 600 hektar. Yang menjadi ladang lada hitam yang paling luas di Malaysia. Di Setiu. Hok pelik laginya, tanah lada hitam di Tanah Beris. Biasanya kita dengar orang tanah lada hitam bukit tak. Ni tanah lada hitam di Tanah Beris. McCormick kita biasa beli kan produk lada hitam kan. Dia sebuah syarikat antarabangsa, ada cawangan di lebih 20 buah negara. Kita ingat kau dia ada ladang. Rupa-rupanya selama ni dia beli lada hitam tu daripada orang lain, daripada negara lain, dia proses jadi produk dia. Jadi ladang yang ada di Terengganu ni merupakan ladang lada hitam McCormick pertama di dunia. Tapi bila mari, kita tak say rakyat Terengganu, jok kelih je. Kita nak biar rakyat Terengganu turut mendapat manfaat. Di antaranya dalam perjanjian kita sign, walaupun dia orang putih, dia kena ikut kita. Di antaranya kita syaratkan 70% pekerja, mestilah rakyat ke bawah duli yang maha mulia Sultan Terengganu. Ada hitam putih, sekarang ni dia ambil lebih daripada 80%. Makna lebih daripada silih yang kita letak. Yang kedua, kita letak syarat. Kena buat kilang. Tak sih kutik-kutik atas ke proses lain. Buat kilang situ supaya rakyat kita boleh kerja. Dan yang ketiga, kita beri ke dia 600 hektar, kita beri ke rakyat kita 100 hektar. Setiap seorang ambil 5 ekar untuk rakyat kita sendiri nanam dengan manfaatkan teknologi yang dia bawa, dan tanaman ni ada jaminan belian sebab ada kilang dah situ. Itu di antara cara kita mikir untuk memberi manfaat kepada rakyat. Supaya apa yang mari, rakyat kita bukan hanya setakat kelih boleh berbangga, tapi boleh tupan dan boleh belajar. Alhamdulillah. Nampak perubahan demi perubahan. Hak kita beki, hak amna tinggal tu, kita anggap sebagai satu tanggungjawab. Dia bukan suatu kebanggaan, dia suatu tanggungjawab. Sebab sifat sebuah kerajaan ni, orang putih panggil kolektif. Kita panggil kolek je kutik tak? Mana hak orang tinggal lepas tu, kita hak kedian ni kutik. Kutik. Tanpa keluhan, tanpa kita nak ngukit, dia tanggungjawab kita. Dan Alhamdulillah kita boleh periduk. Hak dekat-dekat ni, Kemamai tak banyak. Kalau lek Dungung, ada satu rimbunan kasih. Projek 27 juta kita periduk. Cuma alik Kemamai ni, di antara yang kita buat, yang pertama kita sedar, nelayan kita banyak masalah rumah. Kalau pergi di Pulau Skeping, tengok ada 50 unit perumahan penempatan semula nelayan, waktu bawah kerajaan negeri. Alhamdulillah, nak siap dah. Jetting di Geliga, hak nampak baru tu, waktu pun Alhamdulillah kerajaan negeri buat. Tukung jam banyak kali. Amba tahu sebab kita turun sendiri. Bukan wakil-wakil ke pegawai. Turun sendiri untuk labuhkan tukut. Padi sebelum ni Kemamai, pengeluaran. Data dia kosong. Sekarang ni Alhamdulillah. Dah ada hasil padi daripada Kemamai. Cuma keluasan yang ada ni, tak sampai pada satu jumlah. Hak cukup kita buat kilang je lagi. Sebab nak buat kilang, dia kena ada satu jumlah. Supaya kilang ni kata dan dia nak pusing. Jadi sekarang ni jauh lah sikit ke Nata. Sebab ke Nata ke kilang, ada dia besuk. Tapi perjalanan kita, bila sampai satu keluasan yang menasabah, orang Kemamai pun boleh ada juga kilang untuk pengeluaran padi. Rakyat kita nak berusaha. Bila kita turun, jumpa dengan rakyat, mula-mula mu ingat, orang yang mikir nak bertani ni, paling-paling muda pun mungkin akhir 40-an. Hak tu paling-paling muda. Mungkin hak ramanya 50-an. Tapi bila kita turun sendiri jumpa dengan rakyat, tanggapan kita tak berapa tepat. Sebab ramai nak muda hak mari.
Anak muda ramai mari. Dan anak muda ni ramai yang ada kelulusan. Ada ijazah tubik daripada universiti yang berhasrat nak menjadikan pertanian ni satu kerjaya. Maknanya anak muda kita tidak lagi melihat pertanian ni bidang orang gagal. Mula siapa masuk bidang pertanian? Orang tak apa presot. Tak ada arah nak pergi mana, maka jadi petani. Cuma anak muda ni, bila dia nak berusaha, semangat ada. Kesungguhan ada, cita-cita ada, keinginan ada, ketah ijazah siji ada. Kadang-kadang dia sekat dengan modal. Modal tak ada. Nak pergi di bank ni sebagai institusi keuangan, dia naklah ketah-ketah penyata tu penyata ni, selit tu selit ni. Yang tentu orang muda yang tak kerja lagi tak ada benda-benda ni. Maka kerajaan negeri kena batu pelepah sekatan ni dengan cara kerajaan negeri buat skim bantuan modal tani. Setiap tahun kerajaan negeri peruntukkan 5 juta. Orang yang nak terlibat dalam pertanian, peternakan, perikanan, tak perlu ada selit gaji, tak perlu ada penyata, tak perlu ada borang LHDN, tak perlu ada selit bank dan sebagainya. Hanya cukup beritahu nak berusaha. Contohnya kalau nak buat kandang lembu, bila pegawai kita turun cek, dia boleh tunjuk ni tanah kita nak buat kandang. Dah cukup. Dan pinjaman ni, pinjaman mudah, patuh syariah, tanpa faedah. Maksimum RM50,000. Alhamdulillah menyelesaikan banyak masalah rakyat kita yang berhadapan dengan soal dana. Lepas tu nanam merah, tanaman kena banjir, tanaman kena ribut, lembu kena makan korima, ikan dalam sakar mampu. Bencana pula. Takkan kita nak kelih saja. Kerajaan negeri Terengganu, kerajaan yang pertama yang mengadakan tabung bencana pertanian negeri Terengganu. Kalau Cikgu Razak, abang besar selalu kacau pasal ni. Gajah. Kebun pisang, kebun sawit, dia kacau oleh gajah. Kerajaan negeri sedia tabung untuk nak bantu pula rakyat kita yang berhadapan dengan bencana. Kita fikir suatu benda tu biar duduk dalam satu rantai yang lengkap. Walaupun dia tak gah, tapi inilah sebenarnya keperluan rakyat kita. Kita cuba bawa satu perancangan yang menjuruhkan kepada rakyat supaya semua yang negeri-negeri buat ni akhirnya balik kepada rakyat. Dan semangat federalisme di antara negeri dengan persekutuan kita jaga dengan sebaiknya. Kalau hamba boleh sebut, ada jabatan-jabatan persekutuan yang negeri beri peruntukan. Bukan jabatan persekutuan terberi peruntukan ke negeri. Negeri beri jabatan, beri peruntukan kepada jabatan persekutuan. Macam contoh Lembaga Pertubuhan Peladan. Lembaga Pertubuhan Peladan ni pengurusi dia, nama apa tu kalau dia pokok senar tu. Mafuh. Pengurusi dia mafuh. Setiap tahun kerajaan negeri beri 5 juta untuk skim bantuan modal tani. Lembaga Pertubuhan Peladan ni hak persekutuan. Jabatan Perikanan setiap tahun kerajaan negeri beri dekat 5 juta untuk pelbagai jabatan perikanan hak persekutuan. JPS, hak ni duduk bawah Kementerian Sumber Asli Dalam Sekitar kan, JPS. Dalam hampir 4 juta kerajaan negeri beri. Hak pertanian ni dia panggil jabatan bersama dan ada beberapa jabatan lagi. Menunjukkan kita sebenarnya nak jaga semangat kebersamaan kita bersama dengan kerajaan persekutuan, bukan dalam bentuk kata-kata tapi dalam bentuk tindakan. Kita nak duduk sekali. Nak duduk sekali. Jadi kalau kata perlu ada seorang wakil untuk jadi jambatan kepada kerajaan pusat, lama dah jambatan ni kita bina, apa dia mau tak khabar. Kita tak pernah runtuhkan jambatan. Perundingan, perbincangan di antara kerajaan dengan kerajaan sentiasa terbuka. Berlainan politik sepatutnya dihormati. Bukan dengan cara akhirnya hak kita dalam bentuk royalti minyak dia mau tahan. Kita tak kisah sama ada nama dia royalti ataupun nama dia wang asal ataupun nama dia dana kos kerajaan persekutuan ataupun nama dia wang tunai petroleum, tapi PT Terengganu kena buih. Setakat ni daripada bulan Januari sehingga sekarang dah masuk bulan 11, duit minyak ni sepatutnya dibayar 2 kali setahun. Sekali bulan 3, sekali bulan 9. Dan dengan harga minyak sekarang ni, berapa dolar setun, lebih kurang nilai yang kerajaan negeri Terengganu layak dapat, lebih kurang 1.7 bilion. 1.7 bilion. Sekarang ni baru diberi secara rocek-rocek. Sebulan sekali, diminta bui 450 juta.
untuk nak bayar gaji lo. Sebab tu Perdana Menteri kata nak bayar gaji pun minta dengan saya, dengan duit ayah dia gamanya. Yang kita ambil tu ialah duit kita. Yang baru dibayar hanyalah 400 juta, maknanya kerajaan persekutuan masih lagi perlu bayar kepada kerajaan negeri untuk tahun ni 1.3 bilion lagi dia perlu bayar. Yang masih belum dibayar. Dulu zaman Tun M jadi Perdana Menteri 2018, Tun Mahathir nak beri royalti. Walaupun ketika tu ditentang keras oleh beberapa orang ahli kabinet. Di antaranya Lee Kuan Yew, Mak Sabu, Khalid Samad. Hak ni hak lawan kerah. Supaya jangan beri royalti kepada Terengganu. Sebab kalau bayar royalti kepada Terengganu, sampai bila-bila pun kita tak boleh ambil Terengganu. Apa dia ingat dengan dia tak bayar dia boleh ambil Terengganu? Dah. Tak bayar pun tak boleh ambil. Malah sebenarnya tak bayar rakyat akan lebih marah. Dan ni hak kita. Hak kita. Cuba dinafikan dengan Akhta Wilayah Laut. Kononnya lepas daripada 3 batu nautika. Ini bukan lagi perairan negeri. 3 batu nautika. Ada orang buat telaga minyak 3 batu nautika. 3 batu nautika. Orang ngai gelama dengan muka bilih ya. Tak ada telaga minyak 3 batu nautika. Tukung hak ambol labuh tu pun 5 batu nautika dah. Hak Terengganu. Dan perairan Terengganu paling luas. Perairan Terengganu daripada ujung ke Mamai sampai ke tempat Ambo dia besuk 245 km patah dia. Kita ada 14 kuala sungai, paling banyak dalam Malaysia. Kita ada 26 pula. 26 pula ni 13 diwartakan sebagai taman laut. Bila diwartakan sebagai taman laut, pelancong nak pergi, dia kutip cukai taman laut. Cukai tu jumlahnya 2 juta setahun. Kerajaan pusat ambil belakang, tak wisah habuk kau kita. Ambil lagi. Hak tu kita tak kira cukai pendapatan, cukai jalan, denda, mahkamah, apa bermacam-macam lagi cukai-cukai dia bayar daripada Terengganu. Bila Terengganu minta hak, dia ungkit kononnya minta daripada persekutuan. Acu senara berapa jumlah hak ambil daripada Terengganu. Dan kita bandinglah dengan jumlah hak dia bayar kepada negeri kita dengan segala macam cukai. Hak ni namanya tidak menghormati semangat federalisme. Dan pilihan raya kecil Kemaman ni ialah peluang untuk rakyat Terengganu memberikan satu isyarat yang betul. Orang Terengganu ni pendirian kita. Ini pendirian kita, kemenangan insya-Allah kita yakin dengan suasana yang ada sekarang ni tidak ada sebab orang yang tidak mengundi BN dalam pilihan raya negeri dan pilihan raya umum untuk balik mengundi BN. Malah orang yang mengundi BN pun kemungkinan ada yang tidak akan mengundi BN. Orang debat Kija dengan bekas menteri itu cakap je. Bapa tak berani. Sebabnya dalam tangan pengurusi ketengah dah. Kalau nak tanding, pengurusi ketengah kena lepas. Hak dalam tangan ni tentu sekali masuk dah bulan-bulan. Hak nak ambil ni barang menang tak tentu lagi kalah dalam tangan. Okay. Seorang lagi tu pengurusi Felda. Barang bulan-bulan masuk dah. Kalau nak tanding kena letak jawatan. Hak nak lepas ni benda ada hasil dah. Hak nak tanding ni benar belum tentu kalah hak pasti. Okay. Mudah je sipit. Lepas tu duk syarah gotu syarah kok ni syarah kan ni orang Kemaman ni tempat industri minyak dan gas. Tak macam tempat Ambo. Sini jauh lebih maju. Kalau orang tempat Ambo pun tolak, orang sini lebih lagi. Sebab lebih terbuka, yang lebih maju, lebih dekat dengan pembangunan, maklumat lebih jelas. Orang pun lebih berpendidikan, dengan ramai orang profesional. Kita tak perlu syarah panjang dah. InsyaAllah kita yakin pilihan kita ialah untuk mengekalkan kemenangan. Dan insyaAllah dengan majoriti yang lebih besar. Okay.